حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengkehendaki mempertemukan kita pada saat ini di dalam majlis ilmu, pada malam yang penuh keberkahan, malam Jumaat, malam yang dilipatkan gandakan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan antum semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih dari sebarang sifat madmumah dan dengan niat yang baik, insya-Allah. Moga-moga Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sambungan insya-Allah kita penama bagi hadi. Muka surat berapa Rumi ke surat apa Rumi? La haula wa la quwwata illa billah. 207. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Tak lama. Tak lama. Tajuk dia apa? Bab yang ke-6 baru masuk ke? Bab pada menyatakan ikhlas tak? Baru masuk ke? Baru masuk ke? Firman Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 207. Rumi 207. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ketahui olehmu wahai hamba Allah yang beribadat. Ketahui olehmu wahai sekalian mukallaf, kita semua yang diberatkan hukum hakam Allah untuk melakukan amal soleh, bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala ta'at dengan qasad, yakni dengan niat. Jadi ikhlas itu amalan hati. Ikhlas ni amalan hati, dia tak jadi dengan ucapan lidah gitu. Kalau kita kata contohnya kita bersedekah, kita kata ambillah ni, saya ikhlas, belum tentu lagi. Sebab ikhlas itu amalan hati, bukan amalan lidah. Kalau amalan lidah, orang kafir pun orang kafir kan kadang-kadang dia buat baik pun dia kata ambillah ni, saya bagi 3 kotak ikhlas, dia kata tak apalah kita ambil lah, jangan kata dia tak ikhlas nanti dia ambil balik 5 tu. Timur ambil saja. Sebenarnya sebab apa? Sebab ikhlas yang sebenar-benar ni kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita buat baik tu semata-mata keimanan kita kepada Allah. Kita buat baik tadi tu nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa jua jenis taat. Taat ni ada 2, dengan makna buat segala yang Allah suruh, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu maksud taat tadi tu. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, benda wajib, benda sunat, meninggalkan benda haram, meninggalkan benda makruh, itu nama taat, zahir dan batin. Jadi segala taat tadi tu niat kita mendirikan,
membuat segala amal soleh tadi semata-mata nak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud segala taat. Kalau suami, masuklah dalam dia mencari nafkah tadi tu, dia berusaha mencari nafkah yang halal, itu ketaatan dia. Maka hendaklah kita mengikhlaskan hati kita dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki, jangan ada di dalam hati kita, contohnya para suami berkorban mencari rezeki kerana nakkan balasan baik daripada anak bini. Bila kita suami jalankan tanggungjawab mencari rezeki, mencari nafkah supaya dibalas baik oleh anak bini kita, sampai satu peringkat nanti kita akan kecewa dengan kebaikan yang kita buat. Contohnya apabila kita buat baik mencari nafkah yang halal, tiba-tiba anak isteri kita tidak menghargai kebaikan yang kita buat, maka di situ nanti kita akan jadi kecewa, menyesal, aku selama ni bersusah payah. Nampak tak tu? Salah siapa tu? Salah kita. Sebab Allah suruh buat taat semata-mata mengharapkan balasan baik daripada Allah, tapi kita mengharapkan balasan baik daripada makhluk. Isteri kita makhluk, anak bini kita pun makhluk. Sebab tu kita ni selalu kecewa dalam hidup kita. Kenapa? Kerana kita tidak ikhlas dalam apa yang kita buat. Kalau dia pemimpin, contohnya, dia nakkan perbuatan baik ni dibalas baik oleh orang di bawah dia. Bila orang di bawah dia tak menghargai dia rasa kecewa dengan kebaikan yang dia buat. Tapi kalau kita membuat amal soleh tadi, bersedekah, cari nafkah, semata-mata mengharapkan redha Allah, sudah tentu kita akan dapat balasan baiknya daripada Allah. Allah tak mungkir janji. Allah takkan kecewakan hambanya yang ikhlas melakukan ibadat. Tapi salah kita, kita buat baik kepada sesama makhluk, mengharapkan balasan baik daripada makhluk itu sendiri. Begitulah juga isteri. Dia berkhidmat dalam rumah tangga dia, bukan sebenarnya untuk mentaati, bukan untuk Allah SWT Muhammad, adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Jangan mengharapkan balasan baik daripada suami. Kalau kita mengharapkan balasan baik daripada suami, apabila suami kita buat hal kita akan rasa kecewa. Ini kebalasan awak. Selama ni saya berkorban gini, ini kebalasan awak. Jadi dia kecewa dengan kebaikan dia. Inilah kenapa kita diwajibkan ikhlas dalam ibadat. Orang yang ikhlas dia tak akan kecewa, kerana dia bukan mengharapkan balasan baik daripada orang. Kalau kita buat baik, dibalas baik, itu kira bonus. Kalau kita buat baik, tidak dibalas baik, tetap kita mendapat kebajikan yang banyak daripada Allah. Jadi salah kita. Jadi ikhlas ni hukumnya apa? Wajib. Ikhlas ni hukumnya wajib. Kalau tak nak kecewa, pastikan niat kita tu ikhlas dalam apa juga kebaikan yang kita buat. Tengok Nabi SAW, dia membuat apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi ikhlas. Sebab tu Nabi tak pernah kecewa pun dengan kebaikan yang dibuat kepada umat, walaupun umat membalas dengan sebaliknya dengan apa yang dia buat. Orang yang ikhlas, dia akan seronok buat baik. Dia akan seronok, walaupun tidak dibalas dengan kebaikan, dia akan seronok terus buat baik. Sebab dia yakin setiap kebaikan yang akan dibalas oleh Allah. Itu ikhlas. Kita kadang-kadang kita cakap ikhlas, tapi sebenarnya dalam hati kita ada makhluk, ada yang kita harapkan daripada selain Allah. Dan kata setengah ulama pula, ikhlas ni makna bersih hati, hening hati daripada selain Allah. Tak ada kena mengena dengan yang lain. Ini semata-mata nak mengabdikan dirinya kepada Allah, tak ada campur dengan niat yang selain daripada itu. Tak ada campur dengan niat lain. Semata-mata yang dia buat tu nakkan redha Allah, agar diberi balasan baik oleh Allah. Macam kita orang awam ni, peringkat kita orang awam ni melakukan amal soleh, buat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, mengharapkan balasan pahala daripada Allah, mengharapkan balasan syurga daripada Allah. Maka kata ulama, masuk juga di dalam ikhlas, cuma bukan grade A. Bukan grade A, tapi ikhlas dah, mana amalnya diterima oleh
oleh Allah, berbanding dengan kita membuat baik mengharapkan puji-pujian makhluk, contohnya penghormatan makhluk, balasan baik daripada makhluk. Ini Allah tolak kerana tidak ikhlas. Ada pun orang yang dah dewasa dalam ibadat, mereka ikhlas berkat peringkat kita tadi. Mereka melakukan apa sahaja yang diperintah oleh Allah semata-mata nak memperhambakan diri kepada Allah. Sama ada Allah balas dengan kebaikan ataupun tidak, itu terserah kepada Allah. Dia buat tadi semata-mata nak mengabdikan diri kepada Allah, nak menunaikan hak dia sebagai hamba Allah. Allah nak bagi pahala, tak nak bagi syurga, tidak, itu bukan urusan dia. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu peringkat A. Itu peringkat A, orang dewasa buat amal. Orang yang dah dewasa dalam ibadat, dia mengharapkan redha Allah. Dia buat sebab Allah suruh, ditinggalkan sebab Allah larang. Sudah, Allah nak bagi kebajikan tidak, itu hak Allah. Yang penting dia dapat redha Allah, sudah. Jadi kita orang awam ni ikutlah. Kita orang awam buatlah cara orang awam. Kalau seandainya kita boleh duduk martabat tadi tu, jangan memperlekehkan orang awam. Jangan memperlekehkan. Sebab ada golongan-golongan yang memperlekehkan, merendah-rendahkan orang awam. Kenapa ni buat amal nakkan syurga, kenapa nakkan pahala? Jenis-jenis orang ni kalau Allah tak bagi syurga memang tak semayang punya kaki. Jangan sombong macam tu. Di ibadat ni ada peringkat kanak-kanak, ada peringkat dewasa. Kanak-kanak kalau dia nak khidmat kena ada upah. Bila pandang upah baru dia rajin nak buat. Boleh tak kita nak marah budak-budak? Tak boleh. Kalau budak-budak umur 5-6 tahun nak upah aiskrim pergi kedai, kita marah, kita yang tak faham. Kita yang tak faham. Kalau kita dewasa, kita akan hormati dia. Dah memang peringkat dia kanak-kanak nak khidmat kena ada upah. Tapi dah macam kita ni nak aiskrim belakang cangkul. Peringkat kita ni dah dewasa dah. Mak ayah kita nak bagi pun kita tak mau dah, tak perlu, tak apa. Semata-mata nak khidmat dengan mak ayah kita. Tak pandang dah kepada upah tadi sebab dah dewasa, dah tahu, dah faham, dah reti. Tapi peringkat budak-budak dia tak reti lagi. Maka mereka mengharapkan upah-upah tadi untuk menarik minatnya berkhidmat dengan ibu bapa. Begitulah juga dalam ibadat. Ada orang yang masih kebudak-budakan dalam ibadat walaupun umurnya dah banyak. Sebab itulah Nabi SAW ada menceritakan tentang kelebihan-kelebihan amal tertentu supaya nak menarik minat kita yang budak-budak ni beribadat. Daripada tak nak semayang, pandangkan upah yang Nabi sebut, berasa nak semayang. Daripada duduk buat maksiat, dengar kelebihan-kelebihan meninggalkan maksiat, berasa seronok nak tinggalkan maksiat sebab dia upah tadi tu. Tu kembali kepada iman masing-masing lah. Yang budak-budak cari budak-budak, yang dah dewasa dewasalah. Jadi jangan, sebab kita tak tahu orang yang jenis orang awam macam kita ni, yang lemah iman, yang nafsu kita memang lemah, lesu, lembek nak buat ibadat ni, perlukan ada galakan macam tu, barulah boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau tak pandang upah tu, kita macam tak nak buat. Yang haram kita tak nak tinggalkan, yang wajib kita tak nak buat. Tapi bila mendengar upah-upah yang dijanjikan oleh Allah tadi, berasa nak buat dah. Jadi orang awam, orang macam kita ni beribadat kerana nakkan pahala, takutkan azab Allah, nakkan syurga Allah, masuk dalam golongan orang yang ikhlas. Nanti lama-kelamaan, contohnya ni, pandangkan kelebihan belajar. Nabi kata siapa yang menuntut ilmu, siapa yang berjalan kepada satu jalan untuk hadir majlis ilmu, niat nak belajar, Allah akan membukakan segala jalan untuk dia masuk ke syurga Allah. Kemudian 7 petala langit, makhluk yang ada dalam 7 petala langit dan bumi ni memintakan ampun untuk diri dia, dan duduk di bawah hamparan sayap-sayap para malaikat. Jadi bila dipandang benda tu, diingatkan benda, diharapkan balasan tu tadi, dia rajin nak datang belajar. Jadi dengan dia belajar tu nanti, dalam masa yang sama dia akan dapat petunjuk-petunjuk yang lain daripada Allah. Nanti lama-kelamaan dia akan dewasa. Maknanya
Tak berapa lagi ni kalau aku datang kerana nakkan balasan begini, rasa macam tak kena. Sebab dah terlalu banyak sebenarnya pertolongan dan nikmat daripada Allah yang aku dah ambil. Sepatutnya tak perlulah aku nak pandang upah-upah tu lagi. Contohnya lah bila dia dah dewa, macam tu hikmah dia. Kita jangan gopoh, sebab ada jenis orang macam tu. Kalau betul dia faham, dia takkan mempersendakan orang yang mengharapkan pahala. Bila dia mempersendakan orang yang mengharapkan pahala syurga, menunjukkan dia belum faham lagi dengan ibadah. Imam Ghazali pun duk sebut pasal tu. Apa hikmah dia? Kerana manusia ni imannya berbeza. Ada yang budak-budak, ada yang dewasa gitu. Baik. Jadi segala taat, apa sahaja kebaikan, ketaatan, pastikan yang kita buat tadi tu semata-mata nak mencari redha Allah ataupun balasan baik daripada Allah, bukan balasan baik daripada makhluk. Makhluk tu masuklah bini kita, makhluk tu masuklah suami kita, makhluk tu masuklah anak-anak kita, makhluk tu masuklah ibu bapa kita. Kadang-kadang kita buat baik pada mak bapak, nak supaya dibalas baik oleh mak bapak. Jangan begitu. Nakkan balasan baik daripada Allah. Sebab kita akan kecewa nanti, kita akan jadi putus asa. Puas dah buat baik, tapi orang balas begini, malah dah nak tolong dah. Cukuplah sekadar ni, malah dah nak bantu orang. Aku bantu benda lain yang datang. Aku bantu gini dengan ikhlas, tiba-tiba tomahan pula yang datang, fitnah pula, malah dah. Tadi dia kata ikhlas dah. Aku dah buat kebaikan, dah ikhlas, dah buat kebaikan, tolong sini, tolong sana, bantu sini, bantu sana. Tiba-tiba sebaliknya pula, tomahan pula, fitnah pula yang dibagi pada aku. Cukuplah, aku malas dah nak buat. Putus asa. Sebab apa? Tak dapat apa yang dia nak dengan kebaikan yang dia buat tadi. Apa yang dia nak tadi? Pujian daripada makhluk, penghargaan daripada makhluk. Dan iaitu ikhlas ni, bahawa mengkehendaki ia hamba yang melakukan taat tadi, buat kebaikan tadi, buat benda haram, meninggalkan benda haram, buat benda wajib. Contohnya dia nak berhijrah, meninggalkan perbuatan maksiat dia, semata-mata menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Maksudnya nak mendekatkan dirinya kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah ni dengan makna melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nak mendekatkan diri dengan kasih sayang Allah, nak mendekatkan diri dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maksud dekat bertempat berpihak, bukan. Nak mendekatkan diri kita dengan redha Allah. Orang yang banyak taat, dekatlah dia dengan kasih sayang Allah. Orang yang banyak taatnya, dekatlah dia dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buat maksiat, jauhlah kita daripada mendapat keampunan daripada Allah. Itu masuk jauh dekat tadi. Makin banyak taatnya, makin dekatlah dia dengan keampunan Allah, kasih sayang Allah, keredaan Allah. Jadi semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Tidak ada yang lain. Bukan kerana nak dipuji, bukan kerana nak disanjungi, bukan kerana nak dihormati, bukan kerana nak dikenang. Tipu daya syaitan ni banyak. Kadang-kadang kita dah buat baik, tapi waktu kita buat baik tu kita sorok dulu. Tak nak orang takut riak contohnya. Tapi dalam hati kita ada perasaan, satu masa nanti bila aku dah mati, orang akan tahu kebaikan aku. Dan pada waktu tu nanti mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Maknanya kita masih lagi mengharapkan penghargaan, pujian, sangkaan baik daripada makhluk walaupun selepas kita mati. Maka itu kata ulama masuk juga dalam tidak ikhlas melakukan ibadah. Jangan mengharapkan selain daripada Allah, sama ada waktu kita hidup ataupun selepas kita mati. Kalau sekarang ni kita buat amal, kita sorok, tak ada orang tahu pun, tapi dalam hati kita ada keinginan
Ada keinginan mudah-mudahan nanti selepas aku mati akan ada orang yang buka cerita kebaikan tentang aku, dan pada waktu tu orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Jadi kita rasa puas hati, kita nak benda macam tu berlaku. Nak juga orang tahu yang kita ni orang baik, nak juga yang orang tahu yang kita ni banyak buat amal soleh dan sebagainya. Maka kata Imam Ghazali, kalau macam tu pun tertolak amalnya tidak walaupun sekarang disorokkan sesorok-soroknya ibadat. Nampak tak tu? Bahaya kalau kita tak belajar. Kita ingatkan okey lah tu. Suruh dah, orang tak tahu. Siapa bagi ni? Hamba Allah tulis dah. Jangan tulis nama nanti orang tahu, timbul riak pula. Tapi dalam hati nanti kau tahu siapa yang bagi 50,000 tu, kau tahu. Sekarang dah, sekarang dia tulis hamba Allah. Takut tulis nama. Nanti orang tahu, nanti timbul riak pula. Padahal riak dah dalam hati tu. Mengharapkan orang tahu, supaya nanti orang kagum dengan dia. Oh, rupa-rupanya arwah ni, rupanya kita nak macam tu. Tapi masa tu mati dah lah. Mati dah tu. Maknanya jangan mengharapkan tu. Seperti mana tadi, hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain daripadanya seperti ni contoh yang tidak ikhlas, iaitu membuat taat tadi itu seperti puji manusia. Puji manusia sama ada sewaktu kita masih hidup ataupun selepas kita mati. Selepas hidup pun jangan harapkan pujian makhluk, selepas mati pun jangan harapkan pujian makhluk. Bukan waktu hidup saja, lepas mati besok mudah-mudahan orang pujilah aku waktu tu. Orang kenanglah jasa aku. Penghormatan, pujian, nak viral, nak orang kenal. Kita buat baik tu supaya orang kenal kita. Tu semua na'udzubillah min dzalik, masuk dalam tidak ikhlas. Dan harta benda, nakkan harta, nakkan keduniaan. Kita buat baik supaya dibalas kebaikan kita di atas dunia dengan harta benda contohnya. Dan dimuliakan, supaya orang muliakan kita. Kita buat baik, dalam hati kita harap orang muliakan kita. Mudah-mudahan orang muliakan kita, mudah-mudahan orang sanjung kita, mudah-mudahan kita mendapat tempat di dalam hati manusia. Halus tuan-tuan ni, maksiat hati ni halus, sangat-sangat halus. Kata Imam Ghazali, maksiat hati ni halus lagi tersembunyi. Halus, lepas tu sembunyi pula. Kalau tak perhati betul-betul, kalau tak ada alat yang padu, alat yang power, kita takkan nampak tipu daya tadi. Kita akan berasa okey dah. Kita akan berasa ikhlas dah kita ni. Tapi kalau guna teropong, alat scan yang power ni, kita akan nampak. Kita akan jumpa benda-benda tu ada dalam hati kita. Apa alat tu? Ni lah dia, ilmu tasawuf ni nama dia. Ilmu tasawuf ni yang kita sedang mengaji ni, ini kata ulama, inilah alat nak scan dalam hati kita, sama ada terdapat sifat madhmumah ataupun sifat mahmudah. Kalau tak ada alat ni, kita takkan jumpa. Kita akan nampak maksiat yang kasar-kasar ni. Maksiat yang jadi halus tersembunyi di sebalik hati kita, kita takkan jumpa. Itu bahaya kalau tak mengaji tasawuf. Wajib ni, fardu ain ni, ilmu tasawuf ni wajib tuan-tuan. Kita wajib mengenal apakah sifat-sifat yang bertentangan dengan ikhlas. Ikhlas lawan dia apa? Kita kena kenal tu. Lawan-lawan ikhlas tu kita kena kenal satu-satu. Supaya kita boleh tengok, cari, selidik dalam hati kita ada ke tidak. Kalau ada, wajib buang. Wajib buang. Kalau kita cari, jumpa ada benda macam tu, wajib buang. Contoh macam tadi, mengharapkan puji-pujian dikenang oleh manusia selepas kita mati besok. Contohlah, kalau ada benda dalam hati kita macam tu, itu menandakan kita tidak ikhlas dalam kebaikan. Maka kena bertaubat kepada Allah, kena buang benda tu. Kena buang. Selagi ada dalam hati kita, selagi itulah kita dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Lawan bagi ikhlas ni dipanggil sifat apa? Mazmumah. Sifat yang dicela oleh Allah. Siapa yang ada sifat ni dicela oleh Allah, tak kira ulama tak ulama, tak kira ke ahli ibadat tak ahli ibadat, bila ada benda ni dalam hati dia, dia dibenci oleh Allah. Tak peduli siapa pun. Dia mengaji ke, dia mengajar ke, dia kaki puasa ke, kaki ibadat ke, banyak wakaf ke, banyak apa, tak peduli.
Siapa ada wajib buang, kerana lawan bagi ikhlas tu hukumnya haram. Wajib ada ikhlas. Dan harta benda dan dimuliakan dan lainnya daripada segala tujuan dunia, ikutlah banyak lagi lah, supaya dikenal tadi, supaya dihormati, supaya disanjung, supaya ramai pengikut, supaya berkekalan pangkat dan jawatan dia. Dia buat baik supaya jawatan dia kekal. Niat dia nakkan jawatan tu supaya kekal jawatan tu. Kalau saya contohnya, saya berkuasa di sini, saya buat baik kepada tuan-tuan ni, niat saya supaya nikmat pangkat jawatan yang saya ada ni terus kekal pada diri saya, bukan untuk mencari redha Allah. Jangan risau kalau kita buat semata-mata nak cari redha Allah, Allah akan tolong kita. Tak payah nak niat buat baik supaya orang sanjung, supaya orang sayang, supaya orang kenal, tak payah. Bila benar-benar hati kita tu bulat ikhlas kepada Allah, insya-Allah Allah sendiri yang akan menggerakkan hati-hati manusia bersangka baik dengan kita. Dengan sendiri Allah Taala akan berikan, timbulkan dalam hati makhluk jadi kasih sayang dengan kita. Tak payah kita nak niatkan aku buat baik supaya orang sayang, tak payah. Tak payah. Rugi, berdosa lagi, pahala tak dapat. Tapi kalau betul dia ikhlas, Allah Ta'ala akan gerakkan hati-hati manusia berbuat baik dengan dia, insya-Allah. Itu janji Allah. Buat baik, Allah akan balas dengan baik. Kalau tak ikhlas tu maknanya bukan buat baik. Ikhlas baru buat baik, tak ikhlas jahat maksudnya. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji, yakni oleh Allah, dipuji oleh Allah Ta'ala, dan tiada diterima akan amal ibadat. Ikutlah apa jenis amal, haji, umrah, sedekah, buat baik kepada orang, tinggalkan maksiat, tinggalkan benda haram, berhijrah. Tidak ada niat selain daripada nak mencari redha Allah, dan tiada diterima akan amal ibadat melainkan dengan dia, mesti kena ada ikhlas. Kalau selain daripada itu, berhijrahlah, bahkan pergilah perang fisabilillah pun, supaya dikatakan panglima, supaya dikatakan pendekar, habis mati kata lah gitu. Mati kata kita nak pergi perang, tapi niat supaya dikenal orang yang kita orang hebat, habislah. Itu bahaya. Apa saja jenis amal mesti kena ada ilmu. Kalau tak, kita ditipu oleh nafsu dan syaitan. Bayangkan tu, dah menggadaikan nyawa, tiba-tiba Allah tak terima, sebab niatnya nak mencari selain Allah, supaya orang kenal dialah panglima, dialah yang gagah, dialah yang berani. Na'udzubillah. Orang kata bagus dia, tapi di sisi Allah dia tak dapat apa pun. Allah tak terima pengorbanan dia tu. Allah tak terima sebab dia buat bukan nak mengabdikan diri kepada Allah. Dia buat kerana ada sesuatu niat yang selain daripada Allah yang diharapkan, supaya orang kenal, supaya namanya dicatat dalam sejarah, contoh, supaya namanya dikenal oleh manusia selepas daripada dia besok. Jadi tu tujuan dia turun medan perang tadi. Dia nakkan benda tu, nakkan pingat, nakkan penghargaan. Tu na'udzubillah. Dah tu kalau tentera, jangan tentera, betulkan niat lah. Jangan mengharapkan penghargaan tu, jangan kiblatnya hatinya situ. Dah memang kerja kita begitu, diberi gaji, diberi gini, tapi hati gitu jangan, contohnya turun ke medan perang mengharapkan benda tu, jangan. Seandainya nanti kita gugur di medan peperangan, takut Allah tak terima. Jadi jangan mengharapkan tu, jangan niatnya situ. Niatnya nak menjaga agama, nak menjaga bangsa, nak menjaga agama kerana Allah. Jangan pandangkan kepada pingat, penghargaan dan sebagainya, jangan. Kalau tak nanti Allah rugi. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Erti
Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Ta'ala, yakni mengabdikan diri, mentaati akan perintah Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid, mengesakan Allah. Jadi apabila hamba tu tadi melakukan amal soleh yang besar, yang kecil, yang remeh, tapi semata-mata nak mencari redha Allah, itulah tanda-tanda orang yang menunggalkan Allah. Itulah tanda orang yang membesarkan Allah, memuliakan Allah. Macam tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang sedang belajar, niat kita belajar kerana Allah. Sebenarnya dalam masa yang sama, antum semua masuk dalam golongan orang yang sedang mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, sehingga hingga kalian mengabaikan, meninggalkan keduniaan, meninggalkan makhluk, mengenepikan penat, letih dan sebagainya, sebab nak menunaikan kewajipan tadi tu. Allah suruh ngaji, pergi ngaji, letih-letih pun ngaji. Siang tadi sibuk dah cari rezeki, cari nafkah, malamnya pergi ngaji pula. Kenapa tu? Tanda nak membesarkan Allah, tanda nak membesarkan Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hanya sahaja sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Mana Allah terima amalan kita bergantung kepada niat kita. Tapi ingat, walaupun niatnya baik, tidak menghalalkan cara. Niatnya baik, tapi apabila caranya menyalahi syariat, dia tetap tak diterima oleh Allah. Kita nak jadi Robin Hood contohnya, saya curi, rompak kalian yang punya getah, pakai topeng balik ke, niat saya nak sedekah ni tak ada duit, saya rompak besok saya pergilah bagi orang bagi miskin. Niatnya betul, tapi perbuatan tu melanggar syariat. Tak boleh, tak boleh. Apa lagi, saya nak buat konsert amal, saya panggil orang berjoget, niat saya nak buat boleh? Boleh kan? Macam tu. Panggil orang berjoget, lelaki perempuan, lepas tu niat saya nak buat konsert amal. Niatnya duit tu nanti saya nak derma. Boleh? Mana boleh? Kalau benda tu caranya, kaedahnya menyalahi syariat, tetap sah. Walaupun letakkan konsert amal ke, joget amal ke, gelek amal ke, dangdut amal ke, kena bagi tahu lah, takut kata bagus tu kan ada amal tu, perkataan amal tu kan nak buat baik itu. Memanglah nak buat baik kena ikut syariat kena jaga. Zahir batin mesti seiring. Zahirnya taat, yakni tidak melanggar syariat, hatinya pun taat dengan mana ikhlas, baru betul. Jangan hatinya ikhlas tapi syariatnya pula menyalahi, itu tak boleh. Tak boleh. Yang tak boleh tetap tak boleh, yang haram tetap haram. Bergaul lelaki perempuan haram, yang boleh. Islam tak benarkan benda tu. Tapi kalau dah berjoget campur lelaki perempuan, benda tu kan dah terang-terang menyalahi syariat. Tiba-tiba kita nak letakkan amal dengan niat nak menghalalkan benda tu, mana boleh. Pocok-pocok amal contohnya, buat tengah padang. Kalau buat puak-puak dia dalam dewan, puak-puak dia tak apalah, tak ada orang lelaki nengok dah. Ni tengah-tengah padang, pocok-pocok amal. Terbang kopiah Pak Haji, jangan main-main. Pak Haji pun manusia, bukan malaikat. Kalau Pak Haji nengok macam tu tak ada berasa tak sihat, mana Pak Haji kita. Dia kalau sihat dia mesti ada perasaan, betul? Jadi kena pada tempat jadi halal, tak kena pada tempat jadi haram. Bukan tak boleh, boleh buatlah dalam dewan, dalam bilik tertutup, memang untuk orang perempuan aja, ikutlah.
joget lah sampai pingsan. Sampai pingsan pun. Bocor-bocor lah sampai daripada besar sampai jadi kecil duduk dalam tu jangan keluar. Boleh. Ni campur laki perempuan. Mu tengok punggung aku tengok punggungmu. Tu. Sungguhlah mata kita ni bukannya baik. Kena jagalah semua tu. Dan hanya senya bagi, contohnya belajar ni sebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim, khususnya kita nak belajar ni niat mesti betul. Niat yang betul masuk dalam adab menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu dengan niat yang tak baik, maknanya kita masuk dalam golongan orang yang penuntut ilmu yang tidak beradab. Penuntut ilmu yang tidak beradab. Apa niat dia? Ulama bagi tahu, niat kita duduk dalam majlis ilmu yang pertama nak menjunjung perintah Allah, kerana menuntut ilmu tu wajib. Talabul ilmi fardhatun, Nabi kata menuntut ilmu tu fardu, wajib. Nak membesarkan perintah Allah. Yang kedua, nak menghilangkan kejahilan. Yang ketiga, nak menghidupkan agama. Kemudian nak mengamalkan apa ilmu yang baik yang kita dengar, nak amalkan. Dan nak mengetahui segala kelemahan dan kesilapan kita dalam ibadat untuk kita usaha tinggalkan. Itu niat menuntut ilmu. Bukan sekadar nak tahu. Kalau sekadar nak tahu, nanti macam-macam benda kita tahu. Cuba tanya, macam-macam benda dah kita tahu, tentang hasad, tentang dengki, tentang ngumpat. Selalu tahulah, selalu benda ni dia ulang-ulang, tahu lama dah. Tapi kenapa kita tak boleh mengamalkan benda tu lagi? Kenapa kita tak boleh meninggalkan lagi yang namanya mengumpat, berdengki dan sebagainya? Sedangkan kita tak tahu berapa ribu kali dengar dah benda ni. Mengumpat itu hukumnya haram, dipindahkan pahala kita kepada orang yang kita umpat. Berdengki itu Nabi kata menghapuskan segala pahala amal kebajikan. Tapi kenapa kita masih selesa dengan benda-benda itu lagi? Padahal kita dah dengar selalu. Kata ulama, di antara sebabnya niat kita belajar tu salah. Kita datang belajar bukan niat nak amalkan, tapi nak tahu saja. Maka Allah akan bagi kita faham. Allah takkan bagi kita taufik untuk amalkan. Sebab niat kita bukan nak amalkan, niat kita nak ambil tahu sahaja. Jadi niat nak amalkan. Aku nak amalkan benda baik yang aku tahu, aku nak amalkan. Benda-benda dosa maksiat yang aku buat, yang aku baru tahu, aku nak usaha tinggalkan. InsyaAllah Allah akan bagi bantuan, Allah akan bagi pertolongan, Allah akan bagi taufik untuk kita mengamalkan atau meninggalkan. Tapi kalau tak, kita akan boleh dengar je dah sampai bila-bila dengar je. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang tu barang yang berniat ia akan dia. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Makna apa yang kita tak niatkan, kita tak akan dapat. Niatkan yang baik-baik. Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang lain, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Contohnya, kita orang laki-laki khususnya, contohnya bekerja mencari rezeki walaupun halal. Tapi kalau niat kita mencari rezeki yang halal tadi untuk berseronok, bermewah atas dunia, maka kata Imam Ghazali, dia tak masuk dalam ibadat. Dia tak masuk dalam ibadat. Kita cari rezeki untuk berseronok dengan rezeki tadi tu. Supaya kita boleh bermewah-mewah, supaya kita boleh hidup senang, supaya kita boleh bermewah. Niat kita cari rezeki, nakkan kemewahan tadi tu. Bukan niat untuk menolong diri dan anak bini kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat kita tadi adalah niat nafsu. Nafsu ni apa tabiat dia? Suka berseronok, bermewah-mewah, berselesa-selesa. Jadi kita bersusah payah cari rezeki kerana nakkan hidup yang selesa. Maka kata Imam Ghazali, kalau begitulah niat kita, tidak masuk di dalam ibadat. Sebab niat bukan nak ibadat, niat nak hidup selesa. Gantungkan niat kita. Aku bekerja cari rezeki, tak kisahlah kerja kerajaan ke, swasta ke, meniaga ke, aku bekerja mencari rezeki untuk beribadat kepada Allah, memudahkan urusan ibadat aku dan anak bini aku.
Kalau kita nak mencari kesenangan, itu yang makin banyak rezeki kita dapat, makin mewah, kita makin payah nak dekat dengan Allah. Kemewahan yang kita dapat tu menjadi sebab kita sibuk dan meninggalkan Allah. Sebab niat kita nak bermewah tadi. Tapi kalau niat kita nak mengabdikan diri kepada Allah, insya-Allah rezeki-rezeki yang ada pada kita tu akan jadi sebab menolong kita, memudahkan kita untuk dekat kepada Allah. Jadi dunia ni tuan-tuan, bukan semua kena buang dan bukan semua kena ambil. Dunia ni bukan semua kena buang, bukan semua kena ambil. Yang dunia yang kena ambil ni mana? Dunia yang tolong kita dekat kepada Allah. Ini ambillah, ini jagalah baik-baik. Tapi kalau dia menjadi sebab kita tak ada masa dengan Allah, kita jadi tak ada masa nak buat benda yang Allah wajibkan, maka tinggalkanlah benda tu. Itu yang dinamakan dunia yang dibenci oleh Allah, dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok masing-masing apa sahaja urusan pekerjaan kita yang menjadi sebab kita mudah nak dekat, ambillah benda tu. Itu namanya akhirat. Walaupun zahirnya nampak dunia, tapi dikira akhirat kerana menolong ibadat. Tapi kalau apa-apa yang kita usahakan menjadi sebab kita semakin sibuk, nak belajar fardu ain pun tak dapat sebab masa dah tak ada, jaga-jaga. Ini wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan, tuan-tuan. Wajib ditinggalkan. Jadi tengok masing-masing lah. Tengok, kalau contohnya ada sebuah kedai pun kita dah tak sempat, jangan tambah kedai lagi. Sebuah kedai pun kita dah tak sempat nak ngaji fardu ain, tak ada masa dah, nak tambah 2, lebih-lebih lagi lah. Pada adatnya takkan ada masa. Dia kata walaupun halal, kita bukan cari benda haram dah. Ini kita cerita tentang mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal ni dia ada adab dia, tuan-tuan. Kalau kita cari lebih daripada qadar yang sepatutnya, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita termasuk di dalam orang-orang yang mencari rezeki yang tidak beradab dengan Allah. Contohnya surau kita ni ada buat kenduri, jamuannya halal, nasi biryani kambing. Saya datang seorang, tapi saya ambil 5-6 pinggan untuk saya seorang. Alasan saya, makanan ni halal. Yang saya nak makan ni sepinggan, tapi saya ambil sampai 5-6 pinggan. Nampak tak tu? Jadi tuan nak punya majlis kata macam mana pada saya? Tuan terbiat ni, datang seorang ambil 5 pinggan, ingat dengan anak bini tak, dia seorang rupanya. Walaupun halal, buat contoh macam tu nak mudah faham. Yang saya nak makan sepinggan, tapi saya ambil sampai 5-6 pinggan, mentang-mentang halal. Ini namanya tidak berakhlak. Tuan rumah tengok pun tak elok perangai macam tu. Apa nak makan sepinggan, ambil sampai 5. Lepas tu yang dia makan sepinggan ni, yang lain tu ya tinggal. Itulah ibaratnya, walaupun kita mencari rezeki yang halal, lebih-lebih daripada qadar yang berhajat untuk kita buat ibadat, dan yang lebih malang menyebabkan kita tak ada waktu untuk menunaikan kewajipan, sampai langgar sempadan-sempadan yang wajib, maka cara mencari rezeki yang macam tu hukumnya haram. Hukumnya haram. Cara cari rezeki sampai hilang waktu solat, sampai hilang waktu belajar fardu ain, hukumnya haram cari rezeki macam tu. Rezeki kita tak ada berkat. Rezeki Allah boleh bagi, tuan-tuan. Nikmat Allah boleh bagi siapa-siapa pun. Tengok orang bukan Islam, dia lebih kaya daripada kita, dia lebih mewah hidupnya, tapi nikmat-nikmat yang Allah bagi pada mereka itu tidak ada keberkatan. Nampak tak? Kekayaan ekonomi yang ada pada dia tidak menjadikan dia tu bertauhid kepada Allah. Maksudnya rezeki ni Allah boleh bagi sesiapa pun, nikmat ni Allah boleh bagi sesiapa pun, tapi nikmat yang barakah Allah hanya bagi kepada orang yang Allah sayang. Nikmat yang berkat, maksudnya dengan ada nikmat tu dia mudah untuk dekat kepada Allah. Tu kita nak rezeki yang macam tu. Kalau kita nakkan kaya mewah tanpa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka saling tak tumpahlah perbuatan kita macam orang bukan Islam. Wal-iyadzabillah min zalik. Ini cerita tentang cari rezeki halal, tuan-tuan. Sebab kita tertipu.
Kita banyak ditipu oleh nafsu, mentang-mentang kita mencari rezeki yang halal, kita rasa okey dah. Aku tak ada buat benda haram. Aku bukan niaga benda haram. Aku bukan buat kerja haram. Aku buat benda halal. Tapi dia tak sedar sempadan-sempadan kewajipan yang lain tu kita dah langgar. Di ibadat ni ada sempadan masing-masing, tuan-tuan. Solat sendiri kita tengok, Zuhur ada sempadan, Asar ada sempadan. Boleh tak kita nak semayang Zuhur sampai langgar waktu Asar? Tak boleh. Asar dah ada waktu dia sendiri, Maghrib dah ada waktu dia sendiri. Walaupun Zuhur tadi solat kewajipan, tapi tak boleh kita nak buat solat Zuhur sampai melampau ke waktu Asar. Begitulah juga mencari rezeki. Mencari rezeki memang halal, tapi kalau sampai melampau, melanggar batasan kewajipan solat, melanggar kewajipan menuntut ilmu, maka hukum dia apa? Sama macam tadi kan? Maka kita kena buat jadual, atur balik elok-elok. Allah tak halang kita nak mencari harta, tuan-tuan. Allah tak halang. Jangan sampai meninggalkan yang wajib, dan jangan sampai terlibat benda haram. Kalau dua benda ni dapat jaga, teruskanlah usaha kita tu. Tak jadi masalah. Nampak tak? Masalah kita cari yang halal jadi sebab meninggalkan yang wajib. Itu masalah kita. Ini yang nak kena ejah balik. Sebelum terlambat, ejah balik. Kalau nak selamat, kalau tak nak selamat, teruskanlah. Kita bagi tahu je, ulama pesan lagu tu. Tapi cubalah fikir, saya jual sayur je, tuan-tuan. Saya jual sayur, saya tanam sendiri, saya berkebun sendiri, saya jual sayur daripada pagi sampai ke malam, saya tak peduli. Padahal saya semayang pun saya tak tahu, akidah pun saya tak tahu, sifat madmumah mahmudah pun saya tak tahu, mandi wajib pun saya tak pandai. Saya sibuk dengan perniagaan sayur saya yang halal tadi tu. Saya tak peduli nak datang belajar. Macam mana ibadat saya? Adakah Allah akan maafkan saya sebab saya berniaga yang halal? Dah, tuan-tuan. Saya ada kewajipan menuntut ilmu, kecuali saya dah beres. Fardu ain dah beres. Akidahnya beres, tasawufnya beres, tajwidnya beres, selok-belok ibadat saya dah tahu, syarat rukun sah batal, pantang larang saya dah pandai. Tu tak apalah. Sebab saya dah boleh melakukan ibadat berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya ada. Saya tahu cara nak buat, sah batal, syarat rukun saya tahu, pantang larang ibadat saya pandai. Itu tak apa. Tapi kalau dalam keadaan saya tadi tak pandai lagi fardu ain, tak lepas lagi yang fardu ain ni, saya sibukkan diri saya dengan meniaga yang halal tadi sampai tak ada waktu nak berbuat yang wajib menuntut ilmu tadi, maka di sinilah menjadi satu kesalahan bagi diri saya. Habis. Tiada baginya barang yang berniat ia akan dia, dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang lain. Kita kena bergantung pada niat kita lah. Jangan harap niat tu imam lah. Tu imam dah ikhlas, saya tak apalah lah. Niat imam kita. Nampak tak? Apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapat. Dia tak ada terkesan dengan niat orang lain. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, artinya barang siapa yang berpindah daripada negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana nak menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka kita kiaskanlah, bila kita nak menghijrahkan diri kita daripada kejahilan kepada ilmu, daripada alam maksiat nak berhijrah kepada alam ketaatan, maka tapi kita buat tadi penghijrahan kita tu kerana Allah, nak cari redha Allah, maka perpindahannya itu mulia. Mulialah perpindahan itu, mulialah penghijrahan kita tadi itu. Sebab kita hijrah, kalau ni dikiaskan dengan yang dulu daripada negeri kafir pada pergi pindah ikut Nabi SAW pergi kepada negeri Islam contohnya. Sekarang ni kita hijrah daripada zaman kejahilan, kita nak berubah jadi orang belajar agama. Daripada terlibat dengan benda-benda haram, kita nak tinggalkan. Daripada free hair, nak bertutup contohnya. Daripada pakai pakaian ketat-mutat, nak pakai pakaian mematuhi syariat. Kalau kita buat tadi semata nak menjunjung redha Allah, nak mencari redha Allah, maka penghijrahan kita tu mulialah. Dan diterima yakni oleh Allah, dan diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita berhijrah tadi meninggalkan perkara maksiat
kerana nak mencari redha makhluk supaya orang sanjung kita, supaya kita viral, supaya orang bersembang tentang penghijrahan kita, maka jahatlah penghijrahan tu di sisi Allah. Tu kembalilah kepada masing-masing. Ni dalam kitab ni disebutkan undang-undang dia. Tapi wajib kita yang tengok orang-orang hijrah, wajib kita bersangka baik. Kita ni tengok tu nak popular lah tu. Kau tengok sehari 2 hari. Dibuka lah tudung dia tu tak lama. Punya jahat hati perut kita. Ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf. Tapi bila tengok orang hijrah macam tu, kita sangka jahat. Tu nak popular tu. Jangan tuan-tuan, jangan. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita wajib bersangka baik. Wajib bersangka baik. Doakan mudah-mudahan dia istiqamah. Tompang seronok, alhamdulillah, mudah-mudahan dia istiqamah. Ni dah tengok mana tu. Itu nak cari follower tu. Jangan tuan-tuan, jahat sangka. Dosa tak basah-basah, dapat dosa kering ni kita. Kalau betul dia ikhlas, apa nak jawab? Kalau betul dia ikhlas, apa nak jawab? Kita dah kena jawab. Dan barang siapa ada perpindahannya itu kerana dunia. Dunia ni bukan sahaja harta tadi, pujian, penghormatan, sanjungan, itu dunia. Harta itu pun masuk dalam dunia. Barang siapa yang berhijrah, yang berpindahnya kerana dunia, yang mendapat ia akan dia, ataupun kerana, makna kalau dia berhijrah kerana dunia, dia akan dapat dunia tadi. Kalau kita meninggalkan maksiat, jadi orang baik sekarang ni, mengaji dan sebagainya, beramal, kita nakkan pujian orang, kita akan dapat pujian orang. Allah akan jadikan orang puji kita. Kita akan dapat benda tu. Nak orang hormat, orang akan hormat kita. Nak orang cium tangan kita, orang akan cium tangan kita. Kalau kita berubah mengaji, nak dapat benda tu, akan dapatlah. Kita belajar agama, hantar anak-anak kita tahfiz, pondok, supaya mereka ditawarkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan, dia akan dapat benda tu. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Ada mak bapak yang tak faham. Hantar anak-anak tahfiz dengan niat supaya nanti anaknya ditawarkan dengan gaji yang mahal-mahal. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan. Ulama kata kalau kita belajar ilmu akhirat tapi niat kita kerana dunia, matinya su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Walaupun dia hafal Quran. Jadi jangan kita menyemaikan benih-benih yang tidak ikhlas dalam hati anak-anak kita tu. Belajar betul-betul, hafal betul-betul, cepat hafalkan. Ni bulan Ramadan tak lama lagi ni. Nanti orang tawar 5-6 ribu, 7-8 ribu sekali panggil. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan. Sebab ada tu, sampai kepada telinga kita tu. Jadi kita wajib memberi nasihat supaya nanti jangan menyesal. Dia boleh hafal, dia boleh alim, kita boleh. Tapi oleh kerana niat kita tadi nakkan jadikan agama dan ilmu itu sebagai batu loncatan, Allah akan bagi. Tapi balasan di hari kiamat besok tak padan dengan apa yang kita dapat atas dunia itu. Jaga baik-baik, betulkan niat kita. Dulu ada orang kata, orang tanya kita, kenapa tak hafal Quran? Kenapa duduk ngaji pondok? Dia tanya kita. Kita hafal Quran lah. Orang kan panggil kita jadi imam, gaji mahal-mahal sekarang ni. La ilaha illallah. Dia kata dengan kita macam tu. Dia tanya kenapa tak hafal Quran? Saya jawab, saya bebal, saya bengap, jenis tak boleh hafal. Sebab tu saya malas nak layankan. Saya diam. Dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Dia tanya kita kenapa tak hafal Quran? Saya kata aku bengap, aku jenis tak boleh hafal. Dia kata hafal lah, orang panggil bayar mahal-mahal. Dia kata na'udzubillah, kesian. Kalau itulah niatnya, na'udzubillah min zalik. Nampak tak tuan-tuan? Betulkan niat. Bukan suruh berhenti kan, betulkan niat. Balik istighfar, taubat kepada Allah, taubat kepada Allah. Betulkan niat kita. Nanti sia-sia nanya anak-anak kita tu. Dia tak tahu, dia tak pandai. Tapi bila kita mak bapak hantar anak-anak kita belajar dan kita serapkan niat yang macam tu, habislah dia besok. Belajar hafal betul-betul. Nanti ada tawaran begini, tawaran sana, na'udzubillah. Jangan. Niat menghafal Quran ni nak jaga Quran, dan nak beramal dengan Quran, bukan nak bermegah-megah sebagai dipanggil al-hafiz, al-hafuz, bukan.
Bukan nak mengaji pondok, nak dipanggil ustaz, pak kiai, bukan tuan-tuan. Na'udzubillah. Jagalah baik-baik. Sia-sia je amalan kita nanti sekarang. Buat baik buat dah, tapi Allah tak terima sebab niatnya sesat, niatnya salah. Dan barang siapa ada berpindah hanya kerana dunia, mendapat ia akan dia akan dapat dunia yang dia nakkan tadi. Kalau dia nak jadikan agama ni sebagai batu loncatan, nak dapat gaji, nak dapat dunia, dia akan dapat, Allah akan bagi dia. Dan ataupun kerana perempuan yang hendak berkahwin, ia perempuan akan dia berhijrah, dia berubah jadi baik tadi sebab nakkan perempuan. Aku mulai sekarang ni aku nak semayang sebab apa? Bakal pak mentua tu imam. Nanti kalau aku macam ni tak semayang, kalau pakai seluar pendek ni, rasa tak ada harapan dah lah anak dia lawa. Kita pun berhijrah lah. Datang suruh semayang sah depan selalu. Belum masuk waktu dah azan dah. Nak ambil hati. Dia akan dapat perempuan tu, dia akan dapat kahwin dengan dia, insya-Allah. Tapi di sisi Allah tak dapatlah. Maka perpindahannya kepada yang berpindah kepadanya sangat keji. Keji. Kerana Allah Ta'ala menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan menyembunyi ia akan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu hukumnya harus pada syarak, bukan haram pun, harus. Tapi niat itu tadi itu kerana nakkan haluan dunia tadi, nak berkahwin, nakkan harta, nakkan gaji, nakkan pangkat, nakkan penghormatan. Dan di tempat lain disebutkan apa? Nanti di hari kiamat Allah tak akan bagi apa-apa pahala dan kebajikan kepada dia yang berbuat baik tadi, kerana Allah telah membalasnya di atas dunia. Allah dah bagi dah atas dunia. Yang dia nak tadi, nak kahwin, nak popular, nak orang hormat, nak orang cium tangan, nak orang panggil ustaz, nak orang panggil al-hafiz, dapat dah. Dapat dah tu. Allah dah bagi dah. Di hari kiamat pahala kebajikan takkan diperoleh sebab Allah dah bagi atas dunia. Di hari kiamat dapat azab siksaan Allah. Dan sabda Nabi SAW, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku taruh akan dia ikhlas tadi pada hati mereka yang aku kasih akan dia. Maknanya kalau Allah kasih kepada seseorang tu, Allah akan bagi dia taufik untuk dia menjadi hamba yang ikhlas dalam ibadah dia. Maka kita kena doa, minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, ya Allah jadikanlah aku orang yang ikhlas. Sebab kalau Allah tak bagi, tak apa itu tuan. Ingat sifat mahmudah dan madmumah dalam hati kita ni anugerah Allah, bukan sebab ilmu kita, bukan sebab usaha ikhtiar kita, bukan dengan sebab kuat kita dah. Kita boleh menghadirkan dalam hati kita niat yang baik-baik semata-mata taufik daripada Allah. Kita boleh membuang segala penyakit hati kita pun dengan taufik Allah, bukan sebab kekuatan yang ada pada kita dah. Jadi kita kena minta kepada Allah. Walaupun kita belajar, walaupun kita mengaji, walaupun kita dah pandai, dah faham, kalau Allah tak bagi taufik, kita dapat dengar cerita je, kita tak akan dapat memiliki hati yang ikhlas dalam ibadah kita. Aku taruh akan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-Ku. Makna rahsia, menjadi rahsia di antara Allah dan hamba dia lah. Kita tak tahu. Tapi kita wajib bersangka baik. Apabila orang tu menzahirkan kebaikan, wajib kita bersangka baik dan mendoakan kebaikan. Jangan bersangka jahat. Kalau seandainya memang dibuat amal tadi ada niat dan tujuan dunia, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Kita lepas dah. Kita sangka baik, kita dapat kebajikan dah. Daripada kita bersangka jahat. Dan ketahui olehmu bahawa ikhlas itu 3 pangkat seperti yang menyebut akan dia. Ni kelas akhir ke apa? Ada lagi? Sempat lagi tak sekali? Tak sempat dah. Tak sempat dah. Tak sempat dah Tak sempat dah. Pak nak puasa dah. Nak tarawih, nak tadarus, macam-macam lagi.
Dan ketahui olehmu bahwanya ikhlas itu 3 pangkat seperti menyebut akan dia oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Al-Qushairiyah. Jadi ada 3 pangkat. Okey, kita baca 3 pangkat ni. Kita tutuplah tangguhkan kelas lah. Manalah tahu sekarang tak jumpa lagi saya lah, tak boleh jumpa lagi tuan-tuan. Mana tahu ini pertemuan saya yang terakhir dengan tuan-tuan. Tikang tuan-tuan ceritalah tu arwah tu hari tu dia kata nak baca tapi tak jadi. Pupu memang pendek umur punya. Jadi kita bacalah. Baca ringkas-ringkas, baca laju-laju. Pangkat yang pertama supaya jadi panduan kita insya-Allah. Pangkat yang pertama ikhlas ni bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadat kerana semata-mata nak menjunjung perintah Allah Ta'ala, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Dia buat apa yang Allah suruh sama ada wajib ataupun sunat. Dia meninggalkan apa yang Allah tegah sama ada tegah makruh ataupun tegah haram, semata-mata Allah suruh. Tu je. Buat kenapa ni? Sebab Allah suruh. Kenapa tak buat benda ni? Sebab Allah suruh tinggal. Dah tu nak pahala ke? Itu terpulang kepada Allah. Kalau Allah bagi ada, kalau tak bagi tu pun hak Allah. Dia tak pandang kepada pahala. Ini martabat yang tinggi. Kalau tuan-tuan boleh duduk situ, silalah, tak ada masalah. Kalau boleh duduk situ. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan. Pertengahan ni macam mana pula ni? Iaitu bahawa mengerjakan ia hamba akan amal ibadat kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada azab siksaan Allah. Kebanyakan kita orang awam duduk sini nombor 2 ni pun kalau ada kita buat semayang, puasa, zakat, haji, umrah, mengaji, mengajar, contohnya sedekah sini, sedekah sana, khidmat sini, khidmat sana, buat baik pada masyarakat. Sebab nak apa? Nakkan pahala. Mudah-mudahan Allah bagi pahala yang banyak. Mudah-mudahan kita ni terselamat daripada azab Allah. Ini ikhlas yang pertengahan. Kalau nak macam tu pun silakan. Yang ketiga, pangkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah. Macam mana ni? Iaitu bahawa mengerjakan ia hamba, akan hamba akan amal ibadat supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Supaya Allah Ta'ala mudahkan urusannya atas dunia. Supaya Allah banyak bagi bantuan dan pertolongannya atas dunia. Ikhlas juga, tapi grade C. Tak apalah C pun. Kita ni nak melompat nombor 1 tiba-tiba. Tak apalah duduk nombor 3 dulu. Nanti lama-lama dia turun kepada yang nombor 2 tu. Nanti lama-lama lagi naik nombor 1 tu. Jangan mula-mula nak terus lompat nombor 1 tu. Rasa dulu nombor 3 ni dulu. Pun kalau ada sesilap tak ada nombor 3, nombor 1 pun tak ada, nombor 2 pun tak ada, nombor 3 pun tak ada kan. Itu malang, na'udzubillah min zalik. Jadi kita buat baik, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Tu maksudnya tu. Supaya Allah tolong kita. Supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Jadi kita buat baik tadi supaya Allah selamatkan kita, Allah jaga kita di atas dunia ni. Yang pertama, seperti mereka yang membaca Al-Waqi'ah supaya contohnya baca surah Al-Waqi'ah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezeki. Tu yang mendorong dia nak baca surah Al-Waqi'ah lepas maghrib baca, kan pagi baca, dalam niat dalam hatinya supaya Allah mudahkan urusan rezeki. Tapi ada tapi lagi. Nak apa tu? Sebab apa nak Allah mudahkan rezeki tu? Boleh seronok-seronok bila mudah rezeki. Maka takut-takut nanti kan jadi dunia pula tu. Sebab nak murah rezeki tadi supaya nak berseronok atas dunia. Tapi kalau dia baca surah Al-Waqi'ah contohnya supaya Allah memudahkan urusan rezekinya, supaya dia mudah nak beribadat, maka barulah betul tadi. Baru dia masuk lagi dalam niat yang ikhlas dan jadi akhirat. Jadi dia baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap pagi, mudah-mudahan murah rezeki sebab nak enjoy. Tu tak boleh. Sebab nak enjoy. Patut rajin baca Al-Waqi'ah pun. Niatnya murah rezeki supaya boleh enjoy atas dunia. Tu jangan, itu jadi maksiat nanti.
Betulkan niat dia tu. Yang kedua, seperti mereka yang membaca qul a'udzu birabbin nas, supaya dipeliharakan daripada was-was syaitan. Itu maksudnya menuntut pemeliharaan daripada Allah dengan taat yang dia buat. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada ada ia ikhlas, bahkan adalah ia riya. Kalau tak ada 3 benda ni salah satu dalam hati kita, kita masuk dalam orang yang riya di dalam ibadah. Maka ambillah pangkat nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3, ukurlah dengan diri kita masing-masing. Tapi nasihat tu guru kita kata, dia kata kalau nak baca surah tu bacalah. Tak payah nak pacakkan niat nak murah rezeki tu, tak payah. Niat baca surah-surah tadi, solat duha dan sebagainya, niat sebab Allah perintah sudah. Jangan risau. Allah lebih tahu keperluan dan hajat kita. Cukuplah sekadar itu. Dan berkata Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan, maka ini ada 3 rukunnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah cukuplah sekadar itu. Tanda besar-besar sikit, muka surat 210. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, Allah mudahkan, Allah panjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan untuk kita menikmati Ramadan yang akan datang dan nak baiki Ramadan kita yang lalu-lalu tu, yang tak sempurna tu. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini yang akan datang ni lebih baik amalan kita berbanding dengan Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan kepada antum semua sekalian yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak bini kita. Bersihkan hati kita untuk persiapan nak menyambut Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang baik, yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk nak berusaha memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan ini saya minta ampun maaf banyak-banyak kepada ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah, pada hadirin hadirat, para muhibbin sekalian. Andai kata ada salah silap daripada saya, anak bini saya, keluarga saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya kami tak sempurna. Jadi saya minta ampun maaf banyak-banyak, dan mudah-mudahan jumpa lagi lah di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat berpuasa semua, insya-Allah. Dan selamat hari raya. Ucap sekali. Ucap sekali, mana tahu. Saya dah ucap dah sekali. Sempat arwah tu ucap selamat hari raya. Alhamdulillah. Insya-Allah. Alhamdulillah.